We've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi? Tak dengar. Ada. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, hari ini dan semalam menyambut kemerdekaan, dan kita pun melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerdekakan negeri ini daripada cengkaman ataupun penaklukan ataupun jajahan golongan kufar ataupun penjajah. Namun kita mesti melihat makna kemerdekaan ini dari sudut yang lebih besar dan dengan kepahaman yang lebih betul. Perkara pertama sebelum kita bincang tajuk kita pada hari ini, perkara pertama yang perlu kita tahu bahawasanya manusia ini tidak ada dalam kamus hidupnya atau kamus hidupnya kemerdekaan mutlak. Tak mungkin untuk dia merdekakan dirinya secara mutlak. Jika manusia itu membebaskan dirinya daripada menjadi hamba sesama manusia, maka dia hendaklah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia terikat dengan peraturan, dengan sistem yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Apabila manusia menjadi hamba Allah dalam erti kata yang sebenar, bererti dia telah memerdekakan diri daripada menjadi hamba sesama makhluk. Apabila manusia menjadi hamba sesama makhluk, bererti dia tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam erti kata yang sebenar. Perkara ini mustahak hinggakan orang-orang yang menganggap mereka tidak mempunyai agama seperti komunis, mereka juga akhirnya telah mempertuhankan pemikiran mereka, dan pengasas-pengasas pemikiran seperti Karl Marx, Lenin, mereka mengasaskan pemikiran dan pengasas pemikiran ditabalkan menjadi Tuhan, dan lalu diletakkan patung-patung ataupun berhala pemimpin-pemimpin komunis besar di negeri-negeri komunis, dan mereka lalu di hadapannya lalu memberikan tabik penghormatan kepadanya. Al-Quran menyebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya sentiasa ada dalam hati manusia ini Tuhan
yakni zat yang dibesarkan, yang diagungkan, sama ada ia mengagungkan Allah Jalla wa'ala Tuhan yang sebenar, ataupun ia melantik Tuhan-Tuhan palsu dalam hidupnya yang dibesarkan, ditabalkan, diagungkan setaraf ataupun hampir setaraf, setanding ataupun hampir setanding dengan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Maka demikianlah manusia. Maka pertama-tama sebelum kita memperkatakan tentang kemerdekaan tanah air, manusia hendaklah memerdekakan dirinya daripada menjadi hamba sesama manusia, menjatuh, menghina diri hanya semata-mata kerana ingin mengambil keredaan di antara satu sama lain. Dan kita lihat ramai orang yang macam tu. Sebab itu watak hantuah dalam cerita Melayu patutlah dianggap sebagai watak yang sangat buruk, kerana ia hidup hanya mempertuhankan rajanya dan menganggap segala yang ingin dibuatnya hendaklah berkaitan dengan keredaan Sultan Melaka. Demikianlah manusia yang kehilangan akidah, yang sepatutnya tidak boleh dijadikan contoh dalam masyarakat Melayu. Watak yang sedemikian itu, ia adalah manusia yang lambang manusia yang tidak mempunyai ubudiyah yang jelas, dan lambang manusia yang telah memperhambakan diri sesama manusia. Islam apabila ia datang melakukan pembukaan kota, tentera Islam apabila masuk ke negara dan wilayah, tidak dinamakan gerakan tentera Islam itu dengan penaklukan ataupun dinamakan dengan penjajahan. Sebaliknya dinamakan dengan Al-Fatah ataupun Fath. Maka kita menyebut Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, bukan penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, disebut, Nabi kata la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas al-fatah, yakni selepas pembukaan kota Mekah. Kerana Islam membuka, yakni membuka kota daripada manusia yang menjadi hamba sesama manusia, dijadikan mereka hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Maka gerakan Islam, gerakan tentera Islam apabila sampai ke satu wilayah demi satu wilayah, dinamakan dengan Al-Futuhatu Al-Islamiyah, sebagai pembukaan Islam, di mana Islam telah membuka kota Baghdad, telah membuka Iraq, telah membuka Andalus, dan membuka kota-kota ini membebaskan manusia daripada penghambaan sesama mereka, hanya mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah yang dijawab oleh sahabat Nabi Rib'i bin Amir apabila ditanya, Parsi bertanya, tentera Parsi Rostam bertanya kepada Rib'i tentang tujuan kedatangan Islam. Kenapa tentera Islam datang ingin memerangi Parsi? Rib'i tidak memberitahu bahawasanya kerana kami tidak cukup makan ataupun kerana kami ingin menjadi suatu kuasa yang besar. Itu bukan matlamat Islam. Tapi Rib'i memberitahu dengan ucapan dan ungkapan yang sangat jelas, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adayani ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya untuk Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah ungkapan yang diberitahu oleh Rib'i, sahabat Nabi yang kecil, yang ramai orang tidak mengenali namanya, tetapi hasil daripada didikan institusi Nabi SAW, daripada madrasah Rasulullah SAW, Rib'i menyampaikan
khulasah menyampaikan intipati daripada dakwah dan gerakan tentera Islam, iaitu membebaskan manusia daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat, yakni daripada manusia hanya memikirkan urusan dunia kepada memikirkan bahawasanya kehidupan ini luas, daripada dunia ia berkelangsungan sehingga pada hari manusia bertemu dengan Allah, iaitu pada hari akhirat kelak. Misi Islam inilah yang dibawa, yang dinamakan dengan Futuhat al-Islamiyah. Sebab itu negara-negara yang dimasuki oleh umat Islam, mereka tidak merasai mereka sebagai negara penjajah, negara yang dijajah. Apabila Mesir yang berada di bawah Kristian, lalu apabila Umar bin Khattab menghantar tenteranya menguasai Mesir, gubernur yang dihantar ketika itu ialah Amr bin As. Mesir yang di bawah Kristian dengan beberapa mazhab yang berbeza, mazhab yang lain menindas mazhab yang lain. Kerajaan-kerajaan Kristian yang begitu kuat menindas orang-orang bawahannya. Apabila Umar menghantar Amr, satu hari apabila anak Amr bin As berlumba kuda dengan anak rakyat Qibti Mesir, orang bawahan, lalu anak orang Qibti ini telah berjaya mengalahkan anak Amr bin As. Amr bin As adalah sahabat Nabi yang dilantik menjadi gubernur pada zaman pemerintahan Umar. Anaknya ialah anak gubernur. Ia berlumba dengan anak orang Qibti. Lalu orang Qibti ini menang dalam pertandingan itu, dalam perlumbaan itu. Lalu anak Amr bin As ini memukul anak Qibti dengan menyebut ana binul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Bapaknya yang dahulu sekian lama ditindas di bawah sistem Kristian tidak pernah pun mengadu kepada pemerintah apabila dia diperlakukan demikian oleh para penguasa atau oleh gubernur. Tetapi apabila Islam yang masuk ke Mesir, kesedaran tentang hak, kesedaran tentang nilai diri, kesedaran bahawasanya mereka mempunyai hak dan untuk memperolehi keadilan, bapaknya mengembara daripada Mesir menuju ke Madinah dan pergi ke sana berapa jauh. Mesir, Madinah, bukan ada kapal terbang masa tu, punya lama perjalanannya nak sampai. Bila sampai, dia memberitahu bagaimana anaknya telah dipukul oleh anak gubernur. Sikit je isunya. Umar telah memberikan tongkatnya, dalam sebahagian riwayatnya menyatakan idrib ibn al-akramin, pukullah anak orang yang mulia-mulia itu. Lalu Umar telah menulis kepada Amr, matasta'badta qauman waqad waladathum ummahatuhum ahrara, bilakah engkau telah menghambakan manusia sedangkan ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Demikian nilai misi yang dibawa oleh gerakan Futuhatun Islamiyah ataupun Al-Futuhatul Islamiyah. Pembukaan Islam bukan menjajah manusia, tetapi sebaliknya memerdekakan jiwa manusia. Apabila empire Islam begitu besar, telah bernaung di bawahnya berbagai bangsa dan agama, dan kesemua mereka memperolehi keadilan. Tanya kepada orang-orang Yahudi, sepanjang sejarah mereka diburu dan dibunuh. Buku-buku mereka dibakar oleh berbagai-bagai penganut agama, termasuk agama Kristian. Tetapi ketika mereka berada di bawah pemerintahan umat Islam di Baghdad, mereka mempunyai peluang yang banyak, sehingga mereka boleh menulis buku-buku tentang ajaran Yahudi berkembang. Ialah pada zaman kerajaan Baghdad yang disebut sebagai the golden time of the Judaism, perkembangan zaman kegemilangan untuk Yahudi, pemikiran Yahudi. Disebabkan kerana ruang yang diberikan, keadilan yang diberikan oleh umat Islam kepada mereka. Lihat pada imam-imam hadis, lihat kepada Al-Imamul Bukhari. Ia bukan seorang Arab, tetapi ia telah ditabalkan sebagai ulama umat Islam tanpa mengira kulit dan bangsa. Lihat kepada Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani, dia juga bukan seorang Arab. Lihat kepada Al-Imam At-Tirmidzi daripada Tirmiz, bukan seorang Arab.
Lihat kepada Ibnu Majah, ia bukan seorang Arab. Imam-imam yang besar di dalam ajaran Islam ini bukan orang Arab, tetapi orang Islam tidak pernah membezakan, hatta orang Arab tidak pernah membezakan di antara Arab dan bukan Arab. Bahkan ada zaman di mana orang yang memimpin orang Arab bukanlah orang Arab, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan kepimpinan kerajaan Zinkiyah Al-Zinki. Mereka ini adalah keturunan Kurdi, tetapi mereka telah memerintah dan orang Arab berada bersama dengan mereka. Umat Islam tidak pernah mengenal erti penjajahan ini. Mereka tidak pernah menjajah orang lain, tetapi mereka menyebarkan keadilan untuk semua. Hasil daripada orang Islam lemah, mereka tidak bertanggungjawab menyampaikan misi Islam yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Maka kita lihatlah, negeri yang besar seperti Indonesia boleh ditakluki oleh Belanda yang kecil, yang hampir tidak kelihatan pun dalam peta dunia. Alfonso de Albuquerque tahun 1511 datang ke Melaka dengan beberapa kapal, berjaya meruntuhkan Empire Melaka. Demikianlah negara-negara Arab dibahagi-bahagikan oleh pemerintah penjajahan. Mereka bahagikan antara satu sama lain. Yang dapat kepada Inggeris, ada yang dapat kepada Itali, ada yang dikuasai oleh Perancis. Umat yang begitu gemilang menjadi hamba kepada orang lain. Lalu mereka melaksanakan dasar divide and rule, pecah dan perintah. Maka akhirnya kita umat Islam menjadi bangsa yang dijajah. Maka kerja orang Islam ialah kerja, saya tulis sikit tentang penjajahan ini, kerana supaya kita tahu kerja yang penting dalam menyambut kemerdekaan ke mengingati kemerdekaan ialah mengembalikan identiti Islam, mengembalikan nilai Islam itu di dalam kehidupan umat supaya dia bangga. Dia bangga dengan nilai Islam dia. Dan kita, orang ni macam-macam. Bila dia tak bangga dengan nilai dia, saya kadang-kadang saya memang kawan-kawan, kita tak salah bahasa apa pun, tapi saya nak cerita contoh orang tak bangga. Orang rasa bila penjajah menjajah sebuah negeri, manusia yang lemah ni, bangsa yang lemah, dia sentiasa memandang tinggi kepada bangsa yang kuat. Kalau boleh dia nak jadi macam penjajah, kalau boleh dia nak pakai macam penjajah. Sebab tu tambah orang Melayu masa tu, kita tengok dalam semua zaman adanya tali barut Melayu. Dalam semua zaman. Jepun datang ada tali barut Jepun, Inggeris datang ada tali barut Inggeris. Manusia dia jadi tali barut kerana barangkali dia ingin jadi sebahagian daripada kuasa itu, supaya dia bangga. Ataupun manusia yang ditindas ini begitu bersifat individualistik, hanya memikirkan tentang bagaimana dia ingin melepaskan dirinya. Dan kejayaan bangsa yang menjajah dan kejayaan dunia barat sekarang ini ialah apabila dia berjaya menaikkan identiti dia. Tentu dalam sejarah cuma orang Islam ni agak kuat sikit, walaupun dijajah tak ramai orang Islam masuk Kristian. Agama tu agak kuat. Kalau negeri-negeri lain habis. Tapi dalam sejarah Islam, ketika Mongol menawan orang Islam, orang Mongol menganut Islam. Kuatnya identiti orang Islam. Tak ada sejarah ni penjajah menganut agama rakyat yang dijajah. Tak ada. Melainkan dalam sejarah orang Islam saja, penjajah menganut agama orang yang kena jajah. Tapi lemahnya lama kelamaan apabila orang Islam tidak dapat mempertahankan identiti, dia menjadi bangsa yang lemah. Kita ambil soal bahasa umpamanya, cakap bahasa pun tak apa, agama tak kisah. Tapi ada orang pergi London 4 tahun balik bagi tahu saya tak apa pasal lah bahasa Melayu. 4 tahun je. Saya tak apa boleh cakap. Saya ada satu kawan di USM, dia pergi London setahun setengah dan ada bapa angkat orang putih. Dia balik bagi tahu dia tak boleh cakap Melayu. Sebenarnya bukan tak boleh cakap, takkanlah kerana setahun setengah hilang. Ini Bangladesh datang 4 bulan boleh cakap. Takkan dia daripada kecil hidup sampai besar kerana setahun
setengah, kerana 4 tahun terus hilang bahasa. Dan kemudian orang dia rasa bila dia tak reti bahasa Melayu, saya bukan nak tahan bahasa Melayu, ini bukan bulan bahasa saya, kan? Itu dia orang nak kempen tu pulanglah. Saya cerita tentang rendahnya harga diri. Handphone tutup. Orang apabila dia rendahnya harga diri, lalu dia rasa kalau dia tak boleh cakap Melayu tu standard dia. Tuan-tuan, kita hantar pergi bekerja di Jerman 4 tahun. Balik-balik kata, kau tak boleh cakap Jerman kau? Kita, aku tak boleh, sepatah tak boleh. Orang kata awak tak cerdik. Betul tak? 4 tahun duduk dalam satu bangsa, awak tak boleh sikit pun ilmu dia. Kurang-kurangnya mestilah boleh. Macam orang Arab mari duduk UAE, mesti tahu nasi ayam, nasi goreng. Hak dia nak makan mesti dia tahu, kan? Awak mau pergi mana, boleh lah sepatah dua. At least dia mesti makan, kan? Mesti dia tahu. Saya ada kawan lah sekarang jadi pensyarah sebuah universiti Libya. Siap boleh cakap Kelantan ke? Ya, boleh cakap Kelantan, boleh cakap Utara. Tuan-tuan tengok tak percaya? Dia pandai hajuk. Artinya kita kata pandai dia ni. Berapa tahun duduk dah boleh. Ini daripada kecil hidup sampai besar. Sampai 20 tahun umurnya ataupun 22 tahun, pergi negeri Mak Saleh 4 tahun balik. Saya tak boleh cakap Melayu. Ada ke munasabah? Saya bukan masalah bahasa, tapi masalahnya sebenarnya bukan dia tak boleh cakap Melayu. Dia rasa rendahnya nilai, dan dia rasa tingginya kalau dia tak boleh cakap Melayu. Walaupun dengan dia tak tahu, sebenarnya dalam dunia intelektual, manusia yang menguasai berbagai bahasa lah pandai. Itu ada kemahiran. Macam mana awak duduk 20 tahun, bahasa tu awak tak dapat kuasai, ataupun kerana awak pergi belajar bahasa baru, lupa segala bahasa lama, itu serius penyakit tu. Dia membabitkan soal nilai, harga diri. Saya bukan nak cerita bahasa, tapi nak cerita manusia bila harga diri dia rendah, dia sentiasa memandang kepada kaum yang lain lebih tinggi, lalu dia ingin menghapuskan identiti. Menghapuskan identiti itulah nilai manusia tidak merdeka. Dalam konteks Islam, apabila terhapusnya nilai-nilai Islam dalam masyarakat umat Islam, artinya kita tidak cukup merdeka. Masa mengembalikan identiti Islam, kita dengan itu menyokong ketua hakim negara dan peguam negara yang menyatakan keperluan untuk membuang common law Inggeris dan mengembalikan syariah Islam dan ataupun melaksanakan perundangan dalam negara ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kerana ia adalah bersifat rakyat ataupun bersifat tempatan, iaitu bersifat hak milik kita. Dan beberapa orang menteri telah menyokongnya, dan kita harap ia bukan slogan akbar, ia benar-benar lambang kepada kemerdekaan negara. Kalau kita cakap mungkin lain, ini ketua hakim negara, orang yang mempunyai pengetahuan dalam perundangan, sudah 50 tahun undang-undang Inggeris, dan kita kena buang semua saki-baki. Sebab tu saya satu orang yang tak setuju dengan iklan Petronas tabit depan Tugu. Walaupun itu tidak bertujuan menyembah, tapi ajaran Islam, akidah Islam sangat sensitif dengan perkara-perkara yang seperti itu. Dan itu pun bukan budaya kita. Ia adalah warisan penjajahan. Dan iklan yang seperti itu tidak wajar. Maka dengan itu kita mesti jadikan bahawasanya orang Islam apabila nak cakap tentang kemerdekaan, ia benar-benar tahu kerja utamanya ialah mengembalikan identiti Islam. Tanda ia adalah sebuah bangsa yang merdeka. Maka dengan itu, maka kibarkanlah jalur gemilang. Kena kempen jugalah. Babun nahyi anil ghash
wal khida'. Bab larangan daripada ghash dan khida'. Apa dia terjemah ghash khida' ni? Kalau terjemah bahasa utara senang. Utara kata khida', ghash ni kecoh. Bukan buat kecoh tu. Dia tipu. Tipu belah nak untung. Apa nak terjemah? Tak bagus bahasa Malaysia, betul dia orang tak boleh cakap. Putar belik. Kita orang beli barang, kita tipu. Tipu yang bukan tak jual barang, tipu yang dia sangka barang tu baik tapi tak baik sebenarnya. Utara punya bahasa bagus lagi lah. Kecoh tau kecoh? Kecoh. Timbang kecoh. Bukan tipu timbang tu. Cara dia buat tu supaya kita salah. Kita faham macam betul, dia tak betul. Faham lah? Apa dia? Ngelak betul lah. Boleh lah. Kena pergi duduk London juga sebenarnya. Okey. Tipu. Dia kadang-kadang bahasa. Saya bahasa Penang kadang-kadang dia ada bahasa tu kita tak nak guna. Baru ni saya mesyuarat. Cerita sikit lah. Mesyuarat. Dia orang mesyuarat Merdeka. Saya satu mesyuarat tu saya hadir. Dia nak buat pulut kucai. Saya doakan pulut kucai ni apa dia? Saya faham pulut kucai, pulut campur dengan daun kucai. Tuan-tuan tahu pulut kucai apa? Rupanya saya duk heran tapi nak tanya takut malu kita pula kan. Iyalah pasal benda tu tak penting untuk mufti tahu, tak ada fatwa, memang halal pun. Jadi saya duk fikir barangkali pulut ni dia masak kucai. Saya pun tukang masak juga. Pulut ni masak kucai ke ataupun letak kucai. Apa pulut kucai? Macam mana nak masak kucai pulut ni? Rupanya pulut kacau. Pasal orang utara memang kacau tu kadang-kadang dia panggil kucai. Kadang-kadang kata tapi kita tak pernah mashkan dua tu. Kita biasa pulut kacau kita panggil. Jadi saya duk fikir baru saya tahu pulut kacau. Dia bahasa tu berbeza. Lain Padang, lain Belalang. Orang cerita orang asli. Cerita kat tuan-tuan. Pasukan bola sepak negara dah. Tak boleh, banyak coach dah nak ceramah tak boleh, kacau. Kononnya pergi kepada ke tempat orang asli, tengok satu orang asli pandai main bola. Orang sepak bola macam mana pun dia boleh tangkap. Sepak kiri tangkap, kanan tangkap, cekap ni. Lalu mereka kata dia ni elok kita ambil calon sebagai keeper, penjaga gol negara lah. Bawa pergi kat stadium buat latihan. Orang sepak macam mana pun dia tak tangkap. Semua lepas, masuk. Orang kata dia, apa pasal awak kat kampung cekap, kat sini tak cekap? Dia kata, awak jangan nak tipu saya. Jaring sudah ada, buat apa saya mau tangkap? Dia kira kampung dia, rupanya dia tangkap, takut bola terlepas masuk hutan. Sini ada jaring. Lain Padang, lain Belalang. Dia faham keadaan tak sama. Boleh lah nak main dengan bola sepak Malaysia. Jadi begitu masuk khidak ni, maksud tipu, menipu di dalam berbagai-bagai perkara lah. Sama ada perniagaan, urusan harian, nikah kahwin, juga boleh dinamakan dengan tipu. Sehingga orang sangka macam lain dan dapat macam lain. Sebab agama ni pada prinsipnya dia tak nak manusia tertipu. Maka dilarang manusia ni, sebab tu dilarang manusia cukur kening, bubuh kening palsu, bubuh benar. Kerana benda itu tidak benar. Dan manusia akan terinaya.
Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakitkan orang mukminin dan orang mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka itu telah menanggung pendustaan dan dosa yang jelas. Dia tak buat salah, tapi dia terpaksa menanggung suatu kesalahan. Dia nak meminang umpamanya, kita bagi maklumat tak benar tentang anak dara tu, lalu dia sangka percaya pada kita, kan? Kita tunjuk yang lain misalnya, lalu dia pun sangka yang itu. Cuba kita tipu umurnya, kita tipu hartanya. Ini sebab tu kadang-kadang manusia ni tertipu. Kalau kita ingat orang boleh tertipu dengan itu, kita jangan buat. Kita nak pergi Minang, kita sewa kereta hebat. Pak dia pula mata es garis-garis, kacau lah. Buka mata, oh nampak es garis-garis. Tengok-tengok kereta tu setuju selalu. Lepas tu naik kapcai lah. Tentu kapcai. Betul sikat. Allah kata telah menanggung kesalahan dan dosa yang besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Ahzab ayat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna, rawahul Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah, siapa yang membawa, yakni menentang orang Islam dengan senjata, falaisa minna, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Siapa saja di kalangan orang Islam, kalau dia menghalalkan membunuh orang Islam tanpa sebab, kafir, murtad. Tapi kalau dia membunuh orang Islam di atas sebab-sebab tertentu dan sebab itu tidak benar, telah melakukan dosa yang tersangat besar. Sebab itu dalam Islam, walaupun saya dah sebut banyak kali, pemerintah sekalipun dia zalim ataupun pemerintah itu fasik, tidak dibenarkan sesiapa pun keluar menentang pemerintah dengan senjata selagi mana dia Muslim. Kerana apabila kita keluar menentang dengan senjata, yatarattabu alaihi iraqatud dima wal fasadu fil ard, akan menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Algeria umpamanya, mereka tidak puas hati dengan pemerintah, mereka buat keputusan jihad menentang pemerintah. Sudah berapa belas tahun ataupun hampir 20 tahun tumpah darah yang tidak henti-henti. Masjid tidak dapat dipenuhi, manusia membunuh antara satu sama lain. Kerana untuk sampai kepada pemerintah, kita tak akan dapat lagi, kita akan terpaksa berhadapan dengan tenteranya sebahagiannya adalah ataupun sebahagian besar orang Islam, mestilah tenteranya orang Islam, lalu berbunuhanlah antara satu sama lain. Maka dengan itu syarak mengharamkan. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fahuwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Adapun keluar menentang pemerintah dengan senjata, maka haram dengan kesepakatan orang Islam sekalipun pemerintah itu fasik dan zalim. Habis nak buat macam mana? Mesti amar ma'ruf dan nahi munkar. Mesti berdiri di hadapan pemerintah yang zalim dan memberitahu Islam yang sebenar. Tetapi mengajak orang ramai keluar membawa senjata, membunuh polis dan tentera, bukanlah daripada ajaran agama. Kerana memang mungkin kita fikir habis macam mana? Kerana kesannya lebih buruk daripada apa yang kita harapkan. Masyarakat ini apabila bermula saja peperangan sesama sendiri, maka dia tak dapat lagi untuk dihentikan. Ini semua kita kena insaf. Saya insyaAllah saya akan tulis nak cadang pilihan raya dalam bulan puasa. Tuan-tuan setuju? Tuan-tuan undi saya. Pilihan raya bukan belah malam, belah siang.
Dia bila pilihan raya bulan puasa, orang tak maki orang lah. Ha? Popok tu buka-buka puasa habis hari tu. Harap-harap lah taklah maki orang. Tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali, di antara semangat Islam dengan menyampaikan Islam, mesej Islam itu mesti mengikut peraturan Islam. Kita tak nafi setengah orang ada semangat Islam, tapi semangat saja tidak cukup, cara juga mesti Islam. Tuan-tuan semangat nak semayang subuh 8 rakaat, mana boleh? Kita cakap misalnya, saya sebut benda ni, kita cakap nak tegakkan Islam sebagai peraturan, kita sendiri dalam sistem dakwah kita ikut Islam, tuduh orang berzina umpamanya, dalam Islam tak boleh. 80 rotan kita tuduh, kita ceramah kita tuduh, tapi kita kata kita nak tegakkan Islam. Dalam Islam bolehkah kita tuduh orang berzina tanpa bukti dan dibicarakan di mahkamah Islam? Dalam ucapan kita, dalam internet kita, dalam laman web kita, kita tuduh siapa saja yang kita nak tuduh, kita tuduh. Dengan hanya ada berita khabar angin apa kita tuduh. Adakah dalam Islam boleh? Islam yang kita kata nak tegak tu bolehkah buat yang tu? Sebab tu di kalangan pemimpin gerakan Islam menyebut aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim fil ardikum. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu, nescaya dia akan tertegak di atas tanah air kamu. Kita nak sampai kepada matlamat Islam mesti melalui cara Islam. Bila mari pilihan raya ke apa, saya tak berpihak lah, tapi bila nak ceramah atas nama Islam, kena tanya, kalau Nabi ada depan, dia setuju ke cara tu? Lalu di atas nama Islam ni, kita katalah kat siapa pun, itu kaki minum arak, kena ada saksi. Dia kata sungguh dia minum, sungguh tak sungguh. Kalau 3 orang tu imam tengok orang berzina, 2 orang lelaki dan perempuan, dia tak boleh buat tuduhan di mahkamah, lagi tak cukup 4 orang saksi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun dia tak boleh tuduh orang berzina. Kata Ali, kalau kau tuduh, walaupun kau Amirul Mukminin, tak ada bukti, kami sebab kau 80 rotan. Takkan tak tiket ceramah Islam, siapa-siapa kita nak tuduh. Maka dengan itu orang akan menyalah tafsir. Orang kata kita menggunakan Islam untuk kepentingan kita. Untuk orang lain, bila kena tuduh, orang pemimpin tertentu kena tuduh dengan tuduhan yang teruk, kita tak setuju, kita kata ini tak ikut Islam, tak ada saksi. Tapi bila kita tuduh orang lain yang mana kita tak setuju, kita tak tanya ikut Islam ke tidak. Orang tak setuju apa, kita kena cakap. Kita kena cakap keadilan ni untuk semua. Dan saya tak pernah berpihak, kena belaka kerajaan mengena, tak kerajaan mengena. Tapi ini ada benda agama. Kalau senang, jangan buat terus. Dulu saya komplain, ada orang buat kartun tokoh tertentu hidung besar. Saya kata, Syekh, antum tak boleh buat benda macam ni. Dia kata, entah tu lah, entah hadiah-hadiah tak mau faham politik langsung. Adakah yang terpisahkan antara politik dan agama? Adakah agama itu berpisah dengan politik? Entah kata sekular memisahkan agama dengan politik. Entah pisahkan. Bila kita kempen, tuan-tuan, ramai orang ni, orang terutama non-Muslim, dia salah faham. Bila kita kempen ke arah pelaksanaan Islam dan masyarakat Islam, apa yang non-Muslim faham? Dia faham semua orang kena pakai tudung, orang kena pergi masjid, kita akan potong tangan pencuri, itu sahaja yang dia faham. Ini masalah. Sebab itulah gambaran dalam kempen. Patutnya dia kena faham yang dikatakan masyarakat Islam ialah masyarakat yang harmoni. Dia tidak tuduh menuduh orang, fitnah memfitnah orang, bawa cerita tentang orang lain yang tidak benar hanya kerana kepentingan politik. Bila orang faham kedamaian masyarakat itu,
maka mereka akan suka dengan masyarakat Islam. Saya memang suka orang kempen berdakwah masyarakat Islam. Saya tak pertikaikan cita-cita nak wujudkan masyarakat Islam yang misali, tetapi kita mempertikaikan cara yang kita ambil dan kepentingan diri yang kita gunakan. Ini mesti anggap serius. Kalau tidak, selama itulah orang tak faham. Bila jumpa non-Muslim, problem. Selalu dia salah tafsir terhadap yang dikatakan masyarakat Islam. Dia kata, cuba mufti you tengok itu sekian, dia orang cakap macam mana. Jadi ini adalah satu perkara, tuan-tuan. Bila kita cakap tentang sunnah, penyebaran pemikiran Quran dan sunnah, kita tak pernah kata yang nak tegakkan sistem Islam, sistem hudud saja. Tak. Yang dikatakan sistem Islam merangkumi, termasuk sistem akhlaknya, ekonominya, kesemuanya, mestilah berdasarkan kepada sistem Islam. Ini adalah salah faham yang mesti kita betulkan. Wa man ghasyana falaysa minna, sesiapa yang menipu kami, maka dia bukan di kalangan kami. Yani siapa yang menipu orang Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Jika dia menghalalkan penipuan itu, dia menjadi kufur. Jika dia tidak menghalalkan untuk kepentingan dia, dia melakukan dosa yang besar dan Nabi tidak mengaku umat kepadanya. Wa fi riwayatillah, daripada riwayat daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratit ta'am. Rasulullah lalu di atas satu gumpulan ataupun satu bekas makanan, fa adkhala yadahu fiha. Nabi pun memasukkan tangannya dalam makanan itu, fanalat asabi'uhu balala. Lalu jari-jari Nabi ini basah kerana makanan itu di bawah dia basah, atasnya kering. Faqala ma hadha ya sahib at-ta'am. Apa dia ini wahai sahib at-ta'am? Wahai tuan makanan. Sebenarnya barangkali Nabi kata apa ini wahai tuan makanan. Barangkali Nabi sebut nama tuan ni, tapi rawi yang meriwayatkan ni sembunyikan nama, supaya tak menjadi suatu perbualan, kerana menutup aib saudara Muslim itu disuruh oleh agama. Dan banyak benda yang mana benda kita Nabi, kita kadang-kadang ni kita tak warak mengenai sahabat ni. Orang kita macam-macam cerita Alqamah tak boleh mengucap lah, sampai kerana mak dia marah isteri dia, dia sayang ke isteri dia, sampai Nabi nak bakar dia. Cerita ni pun tidak mempunyai sanad yang jelas untuk disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian juga kadang-kadang kita cerita sahabat tu tak mau bayar zakat. Nama apa tu? Sa'labah. Kononnya Sa'labah kedekut, mula-mula miskin, Nabi doa jadi kaya, kedekut, sehingga akhirnya Nabi tak terima zakat dia. Nabi Abu Bakar tak terima, Osman tak terima. Cerita ni pun tak mempunyai asas yang jelas. Sa'labah bin Abi Hatib tak jelas. Yang kita tahu nama dia tersenarai di kalangan ahli perang Badar. Dan ahli perang Badar ni telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Dan kita tahu bahawasanya apa yang disebut oleh Ibn Hajar, dia gugur syahid semasa perang Uhud. Masa bila pula yang tu? Tapi oleh kerana seronok jadi modal ceramah, kita kadang-kadang tak kira ini sahabat ni tak bayar zakat, sahabat ni hati-hati sikit. Yang jelas tak apalah, yang tak jelas jangan kita duk tuduh orang tak pasal-pasal, di akhirat kelak kena pergi jumpa dia. Orang Melayu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan macam tu juga, tak ada perkara dituduh pada Muawiyah itu dan ini. Jaga-jaga dia sahabat Nabi, Nabi sayang pada mereka. Sebahagian besar tuduhan itu bersumberkan Syiah. Apa yang Muawiyah tegakkan bagi kerajaan Bani Umayyah yang membuka empire dan menghantar armada tentera sampai ke Qabrus tidak dilakukan oleh orang lain. Dan Nabi mendoakan bahawa umat dia yang awal yarkabul bahar, yang menaiki tentera armada
akan diampunkan dosa, akan dakhal jannah, masuk ke dalam syurga. Dan Muawiyah termasuk kepala tentera itu. Dan ketika itu Ummu Haram yang dengar hadis itu, dia kata, wahai Rasulullah, bagilah aku termasuk dalam tentera armada tu. Nabi kata, Nabi doa, anti minhum, engkau bermasuk wahai Ummu Haram. Dan sejarah menunjukkan Ummu Haram memang menyertai Muawiyah, menyertai armada tentera Muawiyah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hati-hati kadang-kadang bila kita cerita tentang orang. Dan orang ni dia tak hati-hati bila kita cerita tentang orang, dia ambil saja apa. Dia tak tengok yang zahir yang baik. Harun Ar-Rashid, sejarah dia banyak baik. Seorang pemimpin yang saleh, warak, selalu menangis kerana Allah apabila mendengar nasihat para ulama. Tetapi Harun Ar-Rashid ni macam-macam orang buat cerita tentang dia. Kononnya lawan dengan Abu Nuwas lah. Abu Nuwas tu berkokok tengok apa, kerana suruh cari telur dalam telaga, tak ada lah. Abu Nuwas itu sebenarnya Abu Nawas tu, orang kita panggil apa? Abu Nawas. Abu Nuwas, dia ni mujun dalam sejarahnya, kaki gila. Kaki dalam sejarah Abu Nuwas yang disebut pada zaman Harun Ar-Rashid satu je, nama Abu Nuwas. Abu Nuwas ni kaki minum arak, kaki perempuan, ahli syair, semua dia. Orang cerita kononnya dia bijak, selalu tipu Harun Ar-Rashid. Perbodohkan Harun Ar-Rashid dengan watak yang tak apa ni. Sedangkan Harun Ar-Rashid terkenal pemimpin yang saleh, pemimpin yang warak, pemimpin yang selalu mendekati para ulama. Tu kita tak tengok dah. Ada cerita, kerana manusia ni kita buat baik semua, dia carilah mana cerita yang salah tu. Yang salah itulah yang dilekatkan, sama ada betul ataupun tidak. Itulah yang menjadi bahan yang akhirnya direndahkan para khulafa dan para pemimpin umat Islam yang lepas. Nabi tanya, ma hadha ya sahibat ta'am, apa ini wahai tuan punya ta'am? Qala asabathu sama ya Rasulullah. Dia kata telah kena langit, maksudnya telah kena air hujan. Sama tu langit, tapi sebenarnya langit telah membasahinya. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas, tidakkah kau letakkan dia di atas sehingga orang semua dapat tengok bahawa dia makanan yang basah? Tak ada di atas, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Dia jual, dia tipu. Macam kita pergi beli barang, jual ikan kat pasar malam, dia letak pinggan tu macam nampak banyak ikan tu, dia lapik bawah tu kan, longgok-longgok dia tu, dia tak pinggan yang agak tak berapa nampak tu, dia lapik, jadi orang tengok selonggok banyak. Kita ambil tengok udang tu macam banyak, dia tuang sikit je, sebenarnya ghash, tipu. Orang terinaya bila dia tengok Allah sikit je, kita tipu. Orang ni dia faham yang makan haram ni ialah apabila pergi ambil duit judi, rompak orang, itu duit haram. Dia tak faham bahawa itu juga ada termasuk dalam perkara haram. Kita ni gitulah. Khinzir, kalau khinzir tu sensitif, tak apalah sensitif tu. Kalau tengok ada makanan ada khinzir ke apa, tak pasti ni, takut ada unsur khinzir ni nanti masuk perut. Okey, kadang-kadang tak ada pun takut. Tapi ada benda yang lebih haram pada khinzir, riba umpamanya. Ramai orang tak kisah. Khinzir diharamkan dalam beberapa ayat, tapi riba diisytiharkan perang oleh Quran. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang mengamalkan riba, maka iklankanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Sebab tu dunia ni tertindas disebabkan riba. Tapi orang kalau tengok bank riba tak rasalah nak termuntah kan. Tapi lalu khinzir nak muntah. Tak apalah tu. Dalam orang hantar banyak soalan ke saya. Ada budak perempuan doktor ni, haiwan ni, pergi buat operasi di tempat khinzir. Adalah gambar dia dengan khinzir apa semua.
bisinglah di mana perginya agama Islam telah dihina. Dia pengguna ada gambar dia dengan anjing. Dia orang ni dalam operasi biasalah. Cuma budak tu dia posing sikit tu tak apa cantik lah kan. Tapi artinya dia, tuan-tuan, pegang najis haram ataupun dibolehkan? Khinzir tu najis, dia bukan makan, dia pegang. Boleh tu tidak? Jangan main sentimen. Boleh tu tidak? Kalau tak boleh, tuan-tuan tak boleh istinja, tahu tak? Kalau sentuh najis tak boleh, orang tak boleh suci lah. Haram sentuh najis. Sentuh najis boleh, yang penting lepas pada tu dia bersih. Satu orang kalau pegang anjing, adakah haram dari segi syarak? Jangan main di manakah perginya Islam kita, tajuk boy. Saya bukan nak bela budak tu, kalau ia pun, kerana kita ni semua sentimen, emosi, bukan fakta. Dia pergi, kenapa yang anjing yang nak dirawat ni kita, banyak lagi binatang lain, habis tu lembu kampung kau. Tuan-tuan, ada tak hadis tuan-tuan baca orang pengembara yang memberi minum pada anjing? Adakah orang yang kesian kepada anjing itu tak ada nilai dalam agama? Bila pula dalam nas Quran membenarkan menggunakan anjing untuk buruan? Janganlah itu jadi isu besar. Benda-benda yang macam tu. Mana lebih teruk? Budak tu pegang khinzir dengan orang hak berpelukan dataran merdeka. Yang pegang antara yang mana teruk? Dan ini adalah satu perkara yang agama ni berdasarkan sentimen. Itu problem. Kita nak hukum satu perkara dalam agama ni berdasarkan pada nas. Hari tu saya tulis tentang masalah fashion. Fashion ni pun kadang-kadang itu masalah. Orang hukuman dia yang bukan Islam tu tak faham. Ada majlis di istana, dia nak masuk tu, itu peraturan dia orang lah, dia suruh pakai songkok. Jadi non-Muslim ni tak nak pakai songkok. Dia kata pakai songkok masuk Melayu, masuk Islam. Saya kata masuk Jawi pun masuk Islam. Sebab itu ada kawasan di Penang tu nama dari Jawi, orang Cina tak boleh masuk. Songkok ni bukan ada Nabi pakai pada zaman Nabi songkok. Ada gambar Nabi pakai songkok samping? Bukan ada. Songkok ni saya ingat India mari ya. Benua India lepas tu pakai, mari ke orang Melayu pakai. Dulu orang Melayu pakai tu apa? Tengkolok, tanjak. Ini satu pakaian bangsa. Sebab itu ambil kata-kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala tentang masalah fashion ini. Kata Ibn Taymiyah, Nabi SAW baginda kadang-kadang pakai kamis dan imamah. Pakai gamis lah. Kita panggil apa? Gamis lah. Dan serban. Kadang-kala baginda pakai izar dan rida. Pakai kain dan pakai baju skirt. Kadang-kadang pakai pakaian Yaman, kadang-kadang pakai pakaian Mesir. Maka sunnah dalam hal ini ialah seseorang pakai apa yang sesuai dengan negeri dia. Ada dalam hadis dia kata Nabi pakai jubah Rumiyah, jubah Rom. Rom tu Kristian, betul tahu? Tangan dia singkat, tapi Nabi pakai. Maksud dalam soal pakaian selagi mana menutup aurat tak apalah. Dan tak mungkin Islam ni nak standardizekan benda ni. Semua orang Islam mesti pakai jubah. Kerana manusia ni ada tugas berbeza. Nelayan nak pakai jubah macam mana? Takkan nak pukat ikan dengan jubah tu banyak mana boleh. Kalau ia pun
Kepada ada jamaah dulu standardize kan, semua kena pakai jubah. Siapa nak pakai, pakailah. Tak payahlah pandang ini apalah mufti tak pernah duk pakai jubah. Saya memang tak pakai jubah bila pergi istana. Kalau saya pakai, saya seorang je pakai. Orang lain semua tak pakai. Tak ke pelik bunyinya. Jadi lain pada orang. Lepas tu nak baca doa je. Nak ceramah lain lah juga kan. Jadi perkara-perkara orang kata, antara benda yang awal saya buat, saya kata saya pakai biasa lah, pakaian biasa lah, tak payah jubah. Kerana Nabi larang libasus syuhrah. Saya cari alasan lah. Nabi larang pakaian hak pelik pada orang. Tuan-tuan duk tak duk, tuan-tuan pergi cari pakaian yang pelik pada orang. Orang tak pakai, kita pakai, semua orang tengok apa dia ni. Dilarang dalam agama. Dia jadi pelik pada orang. Awak balik jubah maghribi hak besar kan. Katalah orang kampung kita biasa, tak apa, tak biasa. Tengok, ahli sihir mana sebenarnya suku ni. Misalnya, tak boleh kita. Dia panggil libasus syuhrah. Libas syuhrah. Islam terbuka dalam hal ini. Prinsip kita bertahan. Soal akidah mesti bertahan. Soal ibadah berdasarkan Islam mesti bertahan. Soal-soal yang lain tu, songkok ni tak pakai songkok, nak pakai lebay, tak mau pakai lebay, itu adalah soal yang terbuka dalam agama ni. Wa anhu, yakni daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu, muttafaqun alaih. Jangan tanajashu. Tanajashu ni satu orang asalnya dia kacau. Dulu tanajus ni haiwan buruan tu duduk di tempat dia, kita kacau dia supaya dia lari dan membolehkan kita untuk buru. Tu tanajus. Dalam perkara ni, dalam muamalah Islam, kita tipu dalam perniagaan ni, kita letak harga yang mahal supaya orang membelinya dengan harga yang mahal daripada orang lain, bukan daripada kita. Kita beli satu perkara, orang tengok berapa harga ni, aku beli ni 60,000, sebenarnya 40 je. Jadi kawan tu pun bila dia pergi beli kedai tu 60,000, dia tak tawar lah, dia sama dengan harga tadi. Kita tipu dia sebenarnya. Memang kita tak terlibat dengan bisnes tu, tapi kita buat benda tu supaya membolehkan orang lain mendapat keuntungan daripada perniagaan yang seperti itu. Diharamkan oleh syarak. Apa saja unsur penipuan macam ni, sebab tu apa saja unsur gharar, unsur tidak jelas dalam jual beli, unsur tidak jelas dalam muamalah, dilarang oleh syarak. Sebab tu dulu orang Melayu ni dia tak faham. Kampung-kampung lah tak ada dah. Dia beli tikam dah, budak-budak tikam. Tikam tu tak boleh. Walaupun dia ingat 5 sen, itu judi. Juga unsur gharar. Kita pergi beli, anak kita nak beli dalam kotak tu kam-kam ke apa tu nama, kan? Kita tak tahu apa ada dalam tu. Anak kita beli dan harapkan sesuatu, kadang-kadang dapat benda lain. Itu judi, penipuan. Kerana kadang-kadang kita letakkan RM2, dia nak satu benda dalam kotak, kita tak tahu benda apa ada dalam tu. Islam tak boleh jual ikan di air, tak boleh. Kau nampak ikan tu, nampak? Aku punya, aku jual. Kau kena tangkap dulu baru boleh jual, supaya orang pasti. Kadang-kadang tak dapat. Tu ada mesin tu, bubur RM2, keluar bola. Buka dalam bola tu baru tahu ada binatang apa dalam tu. Perkara tak boleh dalam syarak. Itu pun judian. Burung di udara, kau nampak burung cantik tak? Aku punya tu. Bayar kat aku RM50, kita tangkap. Tak boleh. Kita tangkap dulu bagi dia, kerana nanti dia bayar dan tak dapat. Kalau itu pun tak boleh, pahala yang tak dapat macam mana kau jual bulan puasa? Itu point lah. Bagi orang bayar RM5, RM10. Ni nanti itu bayar pahala tu. Mana pahala tu? Ada kat kedai kau 3 kotak, kau nak pergi tengok. Mana pahala tu? Siapa yang menghalalkan jual beli tu? Borang-borang yang diedarkan tu. Ada orang kaya bulan puasa 60,000, 70,000 tentu dah dapat. Boleh dilistkan senarai mereka sebahagian sekolah agama. Budak-budak yang baca tu dapatlah bihun dengan
Air teh. Tu pun seronok tak kira. Dapat itu baik. Bagilah satu malam RM5, RM10. Borang tebal ni. Kena kalau RM10, 10 borang. Kalau kena 100 borang, kena 1,000 borang mereka dapat. Ya Allah, apa? Allah maja'al sawaba man qara'na hadha li haula. Bum, tepuk sekali. Ya Allah, jadikan pahala yang pokok baca ini daripada senarai nama yang disebutkan di dalam borang-borang ini. So, murah benar pahala. Tapi orang ni kadang-kadang dia nak shortcut. Beramal malas, beli. Tak apalah bulan puasa kau tak sempat nak masak, beli tak apa makanan. Ada. Ini benda tak ada, beli. Sebab tu ulama mengharamkan insurans konvensional ni. Kita beli apa tu? Kita bayar tu 1,000 2,000, kita beli apa? Beli accident. Accident baru duit datang. Tak accident, duit hangus. Seakan-akan satu perjudian. Jika kau accident, aku kalah, dapat duit. Jika kau tak accident, duit dapat kat aku. Dia berbeza dengan sistem jaminan dalam Islam tu, dia beri di atas dasar tabarruk. Kita ambil duit tu dan kita tabarruk. Yang ni RM70 kita setuju sign di atas dasar kita memberikan bantuan kepada sesama yang berdaftar jika berlaku kemalangan. 30% mereka ambil, biasanya mereka masuk dalam mudharabah. Sebab tu tuan-tuan keluar daripada sistem Islam tu, patutnya dia akan bagi balik tuan-tuan separuh ataupun 30-40%. Kerana hak mana tuan-tuan bayar sebahagiannya, agreementnya bukan agreement beli, tapi agreement kesepakatan memberikan bantuan antara satu sama lain. Ini beri insurans banyak-banyak, tunggu, harap-haraplah aku accident. Dan ini adalah perkara yang tuan-tuan kena dilihat. Sampai pukul berapa ya? Boleh lagi? Wa anhu qala, daripada Abu Hurairah dia kata, zakara rajulun li Rasulillah annahu yukhda' fil buyu' faqala Rasulullah man bay'ata faqul la khilabah, muttafaqun alaih. Satu orang lelaki telah memberitahu bahawasanya telah diceritakan kepada Rasulullah dia ditipu. Maka Rasulullah kata, orang yang kau beli daripadanya ataupun kau jual daripadanya, kau katakan tidak ada penipuan. Maksud syarat kan, ni aku beli tak ada tipuan. Artinya kalau dia tipu, boleh berlaku khiyar, yakni boleh berlaku tukaran balik. Syarat aku beli, tak boleh tipu. Kadang-kadang orang ataupun kita kata begitu supaya jangan tipu. Orang zaman itu menjadi penasihat yang baik. Di kalangan sahabah sangat baik. Kadang-kadang mereka beli barang kuda harga 400 dirham. Orang kata, dia kata sebenarnya tak betul lah awak jual ni, harga ni 800 dirham. Saya bayar 800. Ini kuda ni sebenarnya 800 dirham. Penjual tak tahu, mereka nasihat. An-nushu likul muslim, memberi nasihat untuk semua orang muslim. Itu baiknya generasi sahabah radhiyallahu anhum. Jadi apabila kita nak membeli, kita boleh syaratkan, aku beli barang ni dengan syarat aku tidak ditipu. Jika aku ditipu, barang dipulangkan. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Demikian juga ataupun dia sendiri bagi tahu sebenarnya saya tak tipu. Saya tidak tipu. Ataupun kita minta tipu ke tak? Tak tipu. Saya tidak menipu. Supaya untuk menjamin dia bahawasanya hal ini berlaku dengan baik. Islam ini termasuk dalam bab jual beli dalam Islam. Tak boleh tipu dalam semua perkara. Dalam urusan jual beli, termasuklah dalam perkara yang membabitkan perkahwinan. Tak boleh cerita. Maklumat kena beri betul. Dia tanya macam mana. Sebab tu kita boleh sebut, macam mana aku tengok satu orang perempuan ni, kau kenal kan? Dia kata kenal. Bagus lah. Oi bagus. Dia kata tak ada orang bagus dia. Kahwin kena getah. Dia kata kau kata dulu bagus. Dia kata aku takkan nak mengumpat pula. Tak boleh. Tipu itu. Bab tu kita bagi tahu dengan kadar yang patut. Kita tak payah dedah dia, kita kata begini, aku cadang kau cari yang lain dululah. Jadi kau faham lah. Dia kata bagi tahu. Dia cari yang lain. Dan aku nak tahu. Kau nak tahu apa? Kau nak kahwin. Tapi aku cadang kau kahwin, cari yang lain. Baca ni lah, dia ni
Setahu aku lah, malas. Banyak tu ya. Malas masak. Itu ya. Tak payah cerita detail, cukup lah. Nabi bila tanya, Nabi kata, wa amma Muawiyah fasa'luqun la malalah. Adapun Muawiyah, maka miskin, pakai tak ada reta. Adapun Abu Jaham tak pernah menurunkan tungkat daripada tengkuknya. Jadi dia ni backhand sikit. Nabi cakap sikit dengan kadar. Aku sebenarnya nak cerita, dia tu malas satu hal, mak dia lagi malas. Jangan cerita atuk dia lagi malas. Itu melampau lah tu. Kat pada-pada setakat had itu. Tapi kita tak boleh tipu dia. Tuan-tuan perkahwinan ni sensitif. Pahala kahwin jadi masalah pada orang. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, man khabbaba zaujatan imra'in aw mamlukah falaysa minna, rawahu Abu Daud. Ini hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, iaitu Nabi kata, siapa yang telah khabbaba ni, telah merosakkan isteri satu orang ataupun hambanya, maka dia bukan di kalangan kami. Rosakkannya, yakni dengan dia bawa berita yang bukan-bukan. Dia dah, orang ni isteri orang, kita bagi kepada dia pengkhabaran ataupun kita masukkan pada dia maklumat ataupun kita buat tindakan yang menyebabkan berkelahi dia. Ini terutama kadang-kadang mak mentua tak suka menantu, lalu dia pun timbulkan pada anak dia perkara-perkara yang menyebabkan bermusuh anak dia, antara anak dia dengan menantunya. Kalaulah orang meminang, dilarang oleh syarak untuk kita pergi meminang setelah seorang telah meminang, lagi dia tak minang, tak apa. Satu orang perempuan, orang telah pinang dan perempuan tu telah bersetuju, dilarang oleh syarak untuk kita pergi meminang pula. Tapi kalau perempuan tu belum buat keputusan, dia tak bagi keputusan, tak apa. Tapi kalau dia dah setuju dengan peminangan itu dan mereka berfikir nak kahwin tarikh, kita tak boleh minang, kerana itu merosakkan apa yang telah mereka rancang. Ini kan pula orang dah berkahwin, kita pergi bawa maklumat yang menyebabkan berbalah antara satu sama lain, ataupun kita buat cerita yang menyebabkan berbalah antara suami isteri, tentulah termasuk di kalangan dosa-dosa yang besar. Dalam satu kuliah maghrib, seorang ustaz terkenal menyatakan beliau telah bermimpi 3 kali melihat Allah. Tu orang panggil elong agama. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, hal ra'a Rasulullah rabbahu hari Isra, hari Mi'raj, masa Mi'raj. Orang tanya, wahai ummul mukminin, adakah Rasulullah melihat Tuhannya? Kata Aisyah, wallahi laqad qaffa sya'ri bima qult, demi Allah terpacak bulu rema aku dengan soalan kau. Yang Aisyah kata, tak payah tanya soalan macam tu. Tu Rasulullah. Walaupun ada hadis Allah kata dia melihat cahaya, tapi artinya demikian salaf tak masuk campur lah benda-benda macam ni. Satu orang pada cerita nampak Tuhan. Subhanallah. Musa pun tak dapat melihat Tuhannya di Bukit Tur Sina. Kalau dia jumpa ayah Pen, saya tak tahu, mungkin. Pendapat Syafi'iyah haram menentuh najis tanpa sebab. Pendapat Syafi'iyah, adakah orang pergi sentuh najis tanpa sebab? Soalan, siapa pergi sentuh najis tanpa sebab? Tengok-tengok najis, jom pergi sentuh sikit. Kalau iya pun,
Semua orang ada sebab lah. Kalau haram sentuh najis, tak bolehlah Indah Water bertugas. Itu yang sedut-sedut tu, kumbahan tu, macam mana? Tentang mut'ah dalam Quran, kalau ikut mut'ah kalau dia maksudkan pemberian suami kepada isteri setelah talak, ada dalam Quran. Tapi kalau mut'ah bermaksud nikah mut'ah, tidak ada. Kaum sufi itu sesat apa sini dah panjang kita urai. Sampai pukul berapa ni Pak ya? Ingin bantu imam baca bacaan, tak apalah. Dia duduk di mana sah pun, yang penting imam dengar. Kalau imam silap bacaan, setengah imam tu dia memang tengoklah dia tersilap ataupun dia memang tak boleh sebut. Kita duk tegur juga, dia tak boleh. Setengah orang imam, bukan semua Jawa lah, ada Jawa okey. Dia sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makmum tu gagah tegur juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia mau ulang, siratal ladzina nangam. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia pun siratal ladzina nangam. Kalau dah macam tu tak payah, tak apa. Tuhan ampun dah nak buat macam mana. Idza ijtahada hakim, apabila satu orang hakim telah berijtihad, fa asaba falahu ajran, dan betul dia dapat 2 pahala, dan salah fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika dia salah dapat 1 pahala. Tapi dia mesti ijtihada, bersungguh-sungguh. Bukan dia pandai-pandai buat hukum, dia reka sendiri, kemudian dia nak dapat pahala. Itu tak mungkin. Solat tarawih di rumah dengan kaum keluarga, boleh tak ada masalah. Pada masa zaman Nabi pun mereka solat berjamaah juga, tetapi kadang-kadang berpisah-pisah, satu jamaah sana, satu jamaah sini. Maka dengan itu, siapa yang nak solat di rumah dia dengan kaum keluarga dia berjamaah, bagi solat sunat adalah diizinkan oleh syarak, bahkan dia mendapat pahala berjamaah sunat. Kerana Nabi pun dia solat pada waktu malam di rumah Maimunah, dan Ibnu Abbas ikut di belakang solat. Bolehkah berurusan berniaga dengan orang Yahudi? Boleh. Nabi pun berniaga dan pernah menggadaikan baju besi dengan orang Yahudi. Tetapi bukan urusan perniagaan yang menyebabkan orang Yahudi menjadi kuat dan akhirnya menindas orang Islam. Saya baca Ali Tantawi, bagus cerita. Dia kata satu hari dia pergi melawat orang Palestin, dan dia kata dia nasihatkan mereka supaya keluarkan belanja untuk kekuatan orang Islam Palestin. Lama dah dulu, zaman dulu kata 50-an. Lepas tu orang kata kat dia, kalau betul syekh pergi jumpa satu orang toke bisnes besar ni Palestin, supaya dia ni belanjakan, keluarkan, tolong orang Palestin. Dia pun, Ali Tantawi pergi jumpa dia dan nasihatkan dia. Kenapa engkau nak nasihatkan aku? Dia kata, belanjalah, kata Ali Tantawi, tolonglah orang Islam dan semua perjuangan Palestin ni sebelum hilang kesempatan. Dia kata, aku peniaga, aku bukan urusan jihad-jihad ni. Kata Ali Tantawi, berapa tahun kemudian, hampir 10 tahun begitu, dia melawat perkhemahan Palestin. Tiba-tiba dia jumpa peniaga tu. Mula-mula dia tak perasan, tiba-tiba tengok, dia kata, bukan aku benar itu. Peniaga tu kenal dia. Dia kata, benar lah kata syekh dulu. Sesungguhnya kalau aku memberi pada hari itu, barangkali Allah tidak menghukum aku pada hari ini. Kita ingat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sangka Tuhan lupa apa yang orang zalim buat. Kita telah, kadang-kadang kita zalim orang, kita dah lupa pun. Tapi orang yang kena zalim tu dia tak lupa.
Dan pada hari dia kena zalim, dia doa pada Allah, dan Allah tak lupa. Allah menunggu masa untuk membalas untuk kita. Kadang-kadang satu orang tersandar di rumahnya pada akhir hayat dia, apalah dosa aku, Tuhan buat kat aku macam ni, dia kata. Kadang-kadang dia lupa apa yang pernah dia buat pada orang, dan Allah telah mustajabkan doa itu pada hari yang dia sangat-sangat menderita. Mengejutkan orang tidur ketika imam sedang baca khutbah, adakah dikira mengganggu? Tak payah kata bangun-bangunlah, cuit dia. Kemudian kejutkan untuk imam, jangan baca khutbah sampai orang lain dah. Kalau penjual tanya dia, apa nama, bolehkah, berapa untung, lu berapa untung, ataupun tokek berapa untung, perlukah dia jawab? Tak perlu lah. Itu bukanlah, tak semesti dia. Ada orang kata dalam Islam ni tak boleh untung 100%. Mana, tak ada Islam kata gitu. Berdasarkan kepada keperluan barang, jenis barang, susahnya nak dapat benda tu. Ada benda harga dia sikit tapi susah nak dapat. Ada benda tak ada harga, tak ada modal pun. Macam orang pergi naik apa, ambil madu lebah atas pokok, bukan modal tangga dia tu, tapi kalau suruh kita pergi sakit lah. Jadi kita bayar mahal pada dia. Tentang pakaian, satu orang boleh pakai pakaian apa pun dengan warna apa pun, walaupun kadang-kadang ada disebut dalam Zadul Ma'ad ataupun disebut dalam Riyadhus Shalihin warna yang tidak digemari, tapi pada umumnya seorang boleh pakai warna apa pun, dengan syarat tidak menyerupai kaum, tasyabuh dengan pakaian kaum kufar yang mana tak dipakai oleh orang mukmin. Misalnya tiba-tiba kita baju apa pun Islam benarkan, pakai jubah padri, itu tak boleh lah. Pasal itu khas untuk dia, akan jadi tasyabuh dengan kaum. Atau jubah pakaian yang menjadi da'batul kufar, pakaian yang menjadi kebiasaan kufar. Oleh kerana fashion apa, kita pakai fashion lanun, tak boleh lah. Lanun bawah mata sebelah, kita kata. Pasal kata apa, Islam tak kisah. Tak. Pakaian itu menyerupai orang jahat, Islam tak mahu. Identiti ni tak boleh. Pakaian yang menyerupai kaum agama lain dan pakaian yang menyerupai orang jahat. Terangkan tentang qunut nazilah. Qunut nazilah itu terang dah. Nabi qunut, Nabi ni dia qunut selepas daripada rokok pada rakaat yang terakhir bagi setiap solat apabila berlakunya sesuatu kejadian. Kata balak kan Nabi qunut. Sebab itu kita akan tengok, kalau mereka yang berhujah kata di atas hadis Anas yang kata Nabi sentiasa qunut subuh, hadis itu dhaif kerana ada Abu Ja'far Ar-Razi. Kemudian kalaulah kita pakai hadis tu, kerana dalam hadis tu kata Anas kata Nabi qunut pada waktu subuh, dhaif. Kita juga kena pakai hadis lain yang sahih, riwayat juga oleh dalam sahihain. Nabi menyatakan, Anas menyatakan qanata Rasulullah fil maghrib, Nabi qunut pada waktu maghrib dan zuhur. Kenapa tak qunut masa maghrib dan zuhur? Kita tahu hadis-hadis qunut ini menunjuk pada qunut nazilah. Tapi kami tak kira kami nak qunut juga. Qunut nak buat jannah. Ada orang kadang-kadang dia nak kita bagi tahu hadis macam mana, dia tak mau. Tuan-tuan, saya selalu cerita tentang watak Juha tu, Juha hak tu lah, macam Pak Pandai larak tu. Satu hari dia tengok itik berdiri kan, kaki itik satu kan, dia satu itik kan dia berdiri. Dia kata sebenarnya itik ni kaki dia satu, semua jenis itik kaki satu. Orang kata Juha, itu dia berdiri, dia kaki dia dua sebenarnya, dia tidur dia kaki satu. Kaki dia satu, kena nampak tak satu? Kan tu payah, dia ambil batu, dia baling itik tu. Itik tu lari, keluar dua, tengok dua. Itu dah kau baling batu, kalau kau baling tiga keluar. Kacau. Dia tak nak. Kalau lagi baling 3, 4 lagi keluar. Dia dah tak nak, tak guna atas tengkau kan. Ni memancing. Kalau sewa tu sewa kolam tak apa.
Ha? Kita tengok dia bayar pakai apa, di atas kolam ke dapat. Orang ni dia gila mancing, dia pergi pancing tempat sewa tu. Orang mancing tepi laut, dia pergi mancing dalam kedai. Jadi bayar. Tengok dia bayar tu ada dasar apa. Kalau dia satu pertaruhan dia tak boleh, tapi kalau dia bayar ikut time berapa lama dia sewa tempat, maksudnya dia masuk sewa tempat. Satu hiburan lah pada dia ada sewa tempat. Tapi saya cadang ada dia pergi mancing di pasar, lagi senang cepat dapat. Ha? Apa cara nak taubat? Pajak atas kebun, terus pajak kebun, tak apa. Jangan jual buah yang tak belum masak. Pajak kebun terus. Jadi masa tempoh 2 bulan tu orang tu boleh duduk kebun tu, boleh pergi duduk dengan keluarga dia, boleh dia ke pajak kebun. Dia macam sewa terus tapak tu. Jangan saya jual buah yang sedang putik ni nanti dia naik, okey saya jual awak. Itu tak boleh. Saya tak pasti. Tiba-tiba semua buah tu luruh, nanya dia. Macam mana cara taubat? Tak perlu solat sunat taubat. Dia taubat, dia memohon keampunan, dia menyesal dan memohon keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Sunat taubat disebut di dalam hadis Tirmizi bahawasanya ada orang yang telah melakukan hubungan dia, dan Muslim juga disebut, satu orang lelaki, satu perempuan mari kedai dia. Lalu perempuan tu cari tamar. Dia kata mari masuk di dalam lebih baik. Lalu dia goda perempuan tu, lalu dia mengadu pada Nabi, dia kata fa'altu kulla syai'in illa zina. Aku buat semua benda wahai Rasulullah kecuali zina. Isteri orang. Rasulullah kata mungkin suami dia akan bertindak. Tapi lama-lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahawasanya Allah mengampunkan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kerana hasanat itu membuang benda yang buruk. Lalu Nabi suruh dia bangun salat 2 rakaat dan memohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Hukum letak nama anak Ali Ahmad bin Buang. Tuan-tuan, benda ni jadi masalah. Itu juga macam satu penipuan. Besok dia sangka dia anak, lalu ada kesan anak angkat ni, nanti hubungan antara satu sama lain ini. Jadi balik pada yang asal sebenarnya dalam pendaftaran boleh buat, iaitu Ali Maula Ahmad. Dulu orang guna Maula sebenarnya. Dalam Islam pun memang Maula Rasulullah. Maula tu lah anak angkat. Buatlah Maula. Pasal ada apa? Maula Abdul apa? Paula. Hafal tuan lebih mengalahkan nama rawi. Apa Maula Paula Maula Abdul cakap. Nak jawab banyak ni sikit lah, panjang-panjang. Pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian lelaki seperti seluar ketat dan kategori sebagai menyalahi. Ya, bukan masalah seluar ketat, bukan masalah lelaki saja, tapi masalah pakaian wanita tidak boleh membentuk tubuh. Jadi ini dalam kesimpulan dan nas-nas, maka dia tak boleh pakai sesuatu yang membentuk tubuh dia. Dia boleh pakai kurta ke apa, seluar yang luas, kerana orang India wanita dia pakai seluar, tapi hendaklah luas yang tidak membentuk tubuh dia. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, besok ada Syekh Salim Ain Hilali Al-Hilali. Dia ni adalah anak murid Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan dia datang daripada Jordan. Dia sekarang ni pengurusi kepada Al-Imam Albani Center di Jordan. So dia datang tu untuk seminar di USM kerjasama dengan Jabatan Mufti Perlis. Dan itulah kedatangan dia yang seakan-akan memang tajaan Jabatan Mufti Perlis lah. Kita bawa mai ke Kuala Lumpur ni. Besok dia ada di KJPA. Tuan-tuan boleh lah nak dengar dia ceramah dalam bahasa Arab. Saya rasa orang terjemah sama ada faham tu buat faham dia. Masa orang gelak dia gelak, orang senyum. Orang mayang bulan puasa pergi
Pergi pas sembahyang di tarawih di apa? Di Masjidil Haram, tu imam menangis kan? Orang Melayu menangis tak? Nanti pasal apa yang menangis? Kita faham lah. Tengok ramai menangis, nangis. Okey lah. Dia orang tak tahu apa pula. Dia ada terjemah ha? Saya kira lepas sini orang sini urus ada. Kemudian 8 dan 9 kita ada seminar, tapi tuan-tuan tanya Pak Ya dulu lah kalau apa-apa perubahan. Tapi kita ada seminar di Vistana Hotel Penang. Dengar lagi habis. Di Vistana Hotel Penang. Tajuk dia tentang ini Menteri Besar Perlis punya idea ni. Apa nama, ulama Nusantara, antara amalan ulama Nusantara antara nas dan mazhab. 7 kata kerja. Setiap kata kerja tu akan membahaskan tentang puasa antara nas dan mazhab, salat antara nas dan mazhab. Jadi begitulah, mungkin bermanfaat. Ada 7 paper. Harga dia seminar saya dipahamkan, saya tanya Ustaz Kerajaan Negeri ni RM50, tapi penginapan tak disediakan, makan free, kata kerja free 2 hari. Bas akan disediakan oleh siapa-siapa boleh. Ya, saya ni bisnes dekat tu. Permainan bunga api, hukum dia apa? Ha? Hukum dia merdeka. Hukum merdeka. Tuan-tuan, saya open sikit dalam benda ni. Orang main bunga api ni, orang Melayu, kita ada i'tikad apa-apa? Ada kita kata sekali tembak bunga api tu hantu lari ke? Tak. Saya ingat ni satu hiburan. Hiburan ni benda yang diizinkan lah syarak. Membazir melampaui batas sehingga mengabaikan anak miskin, itu tak boleh lah. Orang miskin dan fakir miskin tak boleh lah. Tapi kita ada duit yang lebih, kita berhibur. Kadang kita beli mainan pada anak-anak kita. Kita tahulah 3 jam dia katak patah. Dia kepak pecah. Tapi kita beli juga. Kita tahu satu hiburan lah untuk dia. Kita kadang-kadang naik kapal terbang, pergi melancong, habis ribu-ribu juga. Tak dapat buat balik barang apa pun. Tapi satu hiburan yang agama izinkan. Kita lancarkan bunga api ni kalau dengan kadar-kadar yang patut, satu mengembirakan hati orang. Kita tak payahlah tambat sangat. Kan orang rasa tak boleh hidup, nak tunggu agama sampai tua pun nak pegang. Cara orang Malaysia bertakbir raya, puasa dah lagi raya dah tanya. Ditegur oleh setengah ulama, tak bermaya, lemah nadanya, seolah-olah umat Islam bersedih. Kita umat yang sedih, tuan. Saya dah tegur lah benda ni banyak kali ya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu lah. Ya Allah, sedih. Bukan teringat Allah kebesaran Allah, teringat dindang perantau. Apa anda perasa masa takbir? Ketupat, lemang? Sebenarnya takbir kemenangan. Ubah sikit lah. Surau ni akan takbir dengan begitu semangat sikit. Kita gitulah, susah lah. Tradisi kita ubah sikit-sikit lah. Kadang dia kaitkan benda yang macam tu. Kadang-kadang kita buat, kita tak tahu pun dah begitu orang takbir, kita pun takbir. Takbir lain sikit, dia kata tak sedap pun takbir. Takbir yang sedap dah, takbir yang sedih. Itu tak betul. InsyaAllah kita puasa bila? Macam mana tuan-tuan tahu? Bulan tak tengok ni. Kita ada kelebihan tuan-tuan negara ni yang tidak ada pada negara-negara lain istimewa kita. Sebelum kita tengok anak bulan 13 ni saya pun kena pergi tengok anak bulan. Tambah ada anak atau mak dia akan datang. Walaupun anak bulan belum dilihat, tetapi rakaman tentang penyimpan mohon besar telah dibuat.
Apa pendapat tuan? Itulah kelebihan ilmu nujum 4 belalang. Tak apalah kita. Lakam dah sebenarnya. Terus kita tengok. Kau nampak, kita cakap mak dia. Begitulah keadaannya. Walau macam mana pun, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan tuan-tuan semua selamat kita menyambut Ramadan ini dengan mengamalkan apa yang disuruh dan menghayati sunnah dan membanyakkan bacaan Al-Quran dan bersolat pada malam, insya-Allah. Dan tuan-tuan Allah Ta'ala rahmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind.